Lepas pada tu sambungan pada sifat-sifat yang lain yang termasuk dalam sifat yang wajib atas setiap mukallaf kena tahu dengan jalan tafsil, dengan jalan curai satu persatu, iaitu sifat qidam. Kata pengarang Syekh Al-Alim Al-Allamah Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keduanya sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib atas setiap mukallaf lah kena tahu dan i'tiqad. Qidam dah sebut jangan baca qadam. Kalau qadam tu tapak kaki baris terlari sikit siap bahasa Arab dia payah situ, cuma kita duk biasa dah sebut tak apa. Qidam, qadam dekat-dekat, huruf sama. Kudum, kudum lain pula. Kalau kudum cuma kalau kudum ni dia ada waw lagi antara dal dengan mim tu. Tawah kudum tu sobat jannah, jinnah, junnah, tiga-tiga makna lain. Jannah syurga atau makna kebun, jinnah jin, junnah perisai. Jannun tu dia panggil bapak jin. Tu yang orang kata tak panggil kat member jan lah. Ada dulu biasa orang tanya tu masalah panggil jan. Weh jan, ku mana? Dia panggil alai sim tak jadilah nama bapak jin tu, cuma tak sedap dengar, dekat-dekat sama. Rejan. So apa panggil Fatin ni nama Fatin. Fatin. Dia nak kalau buh nama anak Fatin memang kena bersedia seumur hidup panggil dengan makhraj yang betul. Kalau panggil dengan ta, hak bahasa Melayu kita tukang fitnah. Fatin. Siapa buh nama anak Fatin habuan? Habuan. Tapi kalau nasihat saya lah, walaupun dah besar pi tukar nama. Walaupun umur dah belasan tahun pun boleh dia semua hidup sekali dengan JPN boleh tukar nama. Tapi kalau dah main tua sangat ni payah sikit lah. Tapi kalau belasan takat umur bawah 10 tahun mudah lagi nak tukar nama. Dia kena baca Fatin dengan ta. Kalau Fatin hak bijak, orang yang bijak, maksud yang bijak. Kalau Fatin tukang fitnah. Mana ada orang kita panggil Fatin? Tak ada lah. Ni Fatin, Fatin. Allah jarang panggil lagu tu. Lalu Fatin. Panggil tu tukang fitnah. Allah berat nama tu. Tukar kalau ada anak kawan, anak dia beradik, menantu ataupun orang panggil apa, cucu ke, tukar. Terus risau apa, anak saya nombor 1 tukar nama, dulu nama lain. Lepas tu dah kena penyakit payah lega, demam payah lega, batuk payah lega, pergi jumpa tok guru suruh tukar nama. Tukar nama enggak sumpah apa. Lepas tu tak ada apa, alhamdulillah. Dia jadi sabar. Dia semakin panjang nama anak, semakin lambat penyakit lega. Adalah istilah kaedah ilmu-ilmu tu, ada dia bahas tu. Wala dia suruh nama anak panjang. Dia kalau tuk guru lama-lama dia tak bagi, sebab lagi nama tu terlalu panjang, lagi dia panggil payah hilang penyakit. Dia hilang tu lambat. Orang lain demam seminggu, dia demam 2 minggu. Patah balik sini. Keduanya sifat qidam. Baca dengan qidam. Terjemah dulu apa makna qidam. Erti qidam sedia. Yakni sedia ada Allah Ta'ala yang zati. Apa yang zati? Yang bangsa zat. Zat dia tu jenis bersifat dengan sedia. Dia sedia ni terjamuh.
Dia bukan makna, bukan pengertian lagi tu. Dia tak ada pengertian, dia bukan maksud daripada pengertian qidam lagi. Dia baru alih bahasa. Baru alih bahasa. Kefahaman belum tentu dia faham. Kalau kita biasa mengaji, kita faham. Kalau orang tak biasa mengaji, dia faham. Kenapa sedia? Sedia tu pun dia terjemah, baru dia ambil maksud. Ertinya erti makna sedia tu, erti sedia tu, ketiadaan permulaan bagi adanya ada Allah. Tu baru panggil maksud makna pengertian sedia. Jadi apa beza bila kita tahu pengertian ataupun kita tahu istilah sedia tadi ni? Beza apa dia tu, pengertian dan sedia. Nak bagi faham lagu ni, kalau sekiranya kita tidak tahu ataupun kita tak hafal lafaz qidam ataupun sedia tadi sekalipun, kita tak hafal. Orang tanya qidam apa dia, tak tahu. Sedia apa, tak tahu. Dikira berdosa ke tak? Belum tentu. Tanya dulu, Tuhan ada mula ke tak bagi kewujudan dia? Tuhan mana ada mula? Lepas tak apa. Kalau tanya sedia apa? Saya tak pasti makna sedia. Qidam makna apa? Saya tak pastilah. Dia tak tahu. Tapi bila tanya Tuhan ada mula tak bagi kewujudan dia? Mana ada mula? Tuhan kan, dia mana ada mula? Ada Tuhan, mana ada permulaan? Kita kata ada hatu makna sedia dah. Oh tu kah? Maka akidah sah, tak apa. Tak ada masalah. Tidak nak. Sebab tu dia bukan duduk di hafaz. Dia masalah akidah, dia bukan duduk diingat saja, dia duduk difaham tu. Kita faham Tuhan tak ada mula, tu panggil nama sedia. Cukup. Tak apa dah. Tak hafal qidam, tak apa. Cuma ulama susun buat satu qidam sedia bapak kekal tu nak bagi mudah ingat. Bila sebut sedia, otak hati kita main terus, tak ada mula. Bila sebut kekal, tidak akhir. Bila sebut mukhalafah, bersalahan Allah dengan benda baru, tidak serupa Allah. Bila sebut esa, maknanya tidak Tuhan tu berbilang. Bagi mudah ingat situ kan. Tak ada panjang ingat. Bila sebut sedia, kekal, sebut tu je lah. Dah faham dah. Tidak nak. Tapi orang beriman kita, insya-Allah lah, sakat Allah tak jumpa lagi hak mengaku beriman ni kata Tuhan ada mula. Tapi bila tanya sedia, tak tidak. Baik. Cuma hak sebelum kita nak pergi ke depan lagi, kita kena ingat dulu sini, qidam ni sifat qidam, sifat hak kedua ni dia masuk di dalam pembahagian sifat yang salbiyah. Dia, kita ingat balik, kalau kita biasa mengaji, dia ada 4 bahagian bagi sifat. Ada 4 bahagian. Satunya nafsiyah, salbiyah yang kedua, ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Ni 4 bahagi. Tak ingat, tak berdosa. Kalau ingat, hak tu lebih pahala. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat wujud hak kita mengaji hari itu, dia panggil istilah panggilan, panggil sifat nafsiyah. Sifat yang jenis kita faham dia, reti dia kena kepada zat. Bila sebut Allah, wujud Allah ada, faham kata ada Allah guna, faham kata ada Tuhan, habis itu. Bukan kata dia faham kod lain ke apa ke tak. Macam misal, saya ni yang ada. Maksud lagu mana yang ada? Ada saya ni, ni panggil ada. Ni panggil ada. Bersifat dengan ada ni, panggil saya ni yang ada. Betul lah. Dia berbeza bila kita berkata ni, saya ni yang bersifat dengan pelihat. Faham ke mana? Oh, satu sifat yang ada di mata, yang dengan dia lah saya guna untuk melihat. Tu dia hak lain pula, kefahaman dia pergi ke lain. Ni tak faham ke diri seketui ni. Tu namanya sifat nafsiyah. Tu mudah-mudah hurai. Walaupun ada khilaf hak masalah apa sifat nafsiyah ni duduk dalam hal ke makni ke maknawiyah ke amru itibari ke majah saja. Tu ulama bahas panjang, kita tak bahas dah lah tu, jadi panjang lebar sangat sekali. Tu ada ulama tu bahas kata wujud ni bukan sifat, dia zat, kena ke diri zat. Faham kena kepada zat. Bila zat dia bukan sifat,
Habis tu duk kira sifat wujud. Pasal apa kata sifat? Dia kata isnad majah. Kerana bila kita bercakap wujud, kita bercakap seolah-olah kita cakap pada masalah sifat. Tengok, Allah bersifat dengan kudrat, kuasa ataupun berkuasa. Wujud pun Allah itu wujud, Allah sifat wujud. Kalau tak sebut wujud pun Allah itu kuasa, Allah itu ada wujud, Allah itu berkuasa. Serupa dengan sifat dah cakap, gaya bercakap. Maka sandaran daripada wujud kepada zat Allah tu seolah-olahnya gaya bercakap macam sifat. Maka dimasuk dalam kategori kata sifat, padahal bukan sifat. Ni pendapat setengah pendapat ulama. Tapi pendapat masyhur jumhur hak kita ahli sunnah wal jamaah kata wujud termasuk dalam kategori sifat. Cuma jenis sifat hak mana? Kata setengah amrun iktibariyun. Sifat yang jenis faham saja. Tak apalah, situ waktu tu kita ada panjang sikit huraian situ. Walaupun kita pening payah nak ingat pun insya-Allah boleh pahala. Kena semangat bagi. Tuan-tuan semangat, saya pun semangat. Kalau tuan-tuan tak semangat, saya pun hilang semangat. Tengok baru ni sayanglah apa hak babak yang sepanjang mai kan di Masjid Beratur Musuh. Kan sebelum ni berapa tahun dah dia mai duk buat kuliah subuh dengan kuliah maghrib. Ni pun saya samalah nak sampaikan pesanan yang sama macam mana Fadil Ustaz Fadli sampai Al-Fadil Baba Nasir Pondok Matang Kako pun ada nasihat pasal kan tidak subuh dia Isnin sampai Jumaat subuh lepas tu kuliah maghrib, dan kita dapat pengajian yang panjang di situ. Dia subuh waktu dia panjang, dia tak macam duha dia pun tiap pada panas sekali. Pada itu disebabkan subuh tak ada orang, dia tok guru main pendapatan ni tinggal tempat dia tu, main duk mukim di sini sampai seminggu, main nak bagi ilmu kat kita, nak kongsi ilmu. Dia pun tak berasa dia alim, tapi dah jemput dia dengan kekangan masa duk karang kitab, dengan nak jaga pondok lagi, dia sanggup main mukim sini. Bila main tu subuh tak ada orang. Kalau tarah macam kita ni, saya ni jenis orang panggil ustaz bodoh-bodoh ni tak apalah, tak ada orang di tarah dia lagu tu. Kalau tuan-tuan pergi di belah Patan ni, tak pernah lagi lah kuliah dia bawah pada 1000 orang, tak pernah lagi lah. Setakat ingat saya duduk sana hampir 10 tahun dah. Kalau kuliah kuliah petang dia pun mungkin 3.30, buatlah masa mana pun duduk 1000 orang kat atas tu. Jadi sampai kita tak ada orang Isnin pun ni. Lah kali ubah start tahun depan, dia hanya ambil duha saja. Dia ambil duha dengan maghrib saja. Jadi bila duha automatik waktu pendek. Rugi kita. Sebab dia antara orang yang ada siqah, ada kepercayaan di dalam lebih-lebih ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Dia punya sanad dia muttasil. Dia punya sanad sampai Syekh Alawi, naik kepada sampai Imam Ja'far Shadiq tu, hak cucu Nabi SAW tu, pengajian dia muttasil, bersambung, sanad dia kukuh, rantaian tak putus. Tu hak babae tu. Tapi rugilah kesedaran di kalangan masyarakat kita ni dia kurang sikit. Tak boleh hari kerja tak payah kata pergi tunggu lama dah. Bawa baju kerja siap-siap, tekan masa sampai tu jawab lari. Asalkan nampak orang tu pergi nampak ramai dia semangat, tengok tak apa dah, lepas tu terlari pelan-pelan, tak apa dah, ada kerja buat macam mana. Letih 5 hari tu ya, Isnin Jumaat tu Ahad, Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat, tu 5 hari tu letih. Tahun depan pula tu dia duk main sebulan setahun duk buat sekali sana tu tazkirah. Ada baca kitab semuka dah tak lambat tadi tu lambat lah tu. Hak ni cepat ngajar lagu ni, tapi sayanglah buat sana. Tahun depan tu boleh tengoklah kita try bagi luang masa. Rugi sangat-sangat rugi, yang mak besar bukan sikit lah, rugi besar. Dulu almarhum Bapa Haji Saleh Syed mati dia bukan menyesal, Allah tak ada mengaji dengan dia, menyesal tak guna dah, buat apa dah mati, buat apa dah. Dan nak jumpa orang mengajar ilmu akidah sebagai ajaran yang kita kata laik, orang panggil secara detail, lagi pula ilmu dia kepercayaan, dia ajar kita secara asas. Tapi bila kita ada kemusykilan dalam masalah akidah, kita tujulah soalan apa pun, dia akan dia akan boleh jawab. Payah tu.
Dia tu payah orang lagu tu dia payah jumpa dah. Memang dia baca lah kitab lagu tu, kita baca mengaji. Baca mengaji, tapi kemuskilan tu kita nak rongkai tu tak erti. Bila dia main muskil, macam dia puan ni dia pandai. Macam Tuan Muji Saleh dulu, dia pandai rongkai. Bila ada muskil dia pandai rongkai. Tak ada lah. Orang kata dalam Malaysia tak ada dah berhenti siapa dia. Nah dah. Lah dia lah. Kalau di Malaysia ni ada katanya. Cuma lah duk megah dengan Tuan Guru dia Taudin. Tu pun orang kata tu lah, nak berganti tu tak ada dah. Nak support dia tu. Lagu tu juga dengan Babak ni kita cuba bagi dia guru dia tu. Bila tak ada orang dia tak semangat, dia bukan kisah duit, bagi duit tak bagi duit tak kisah. Dia cancel kuliah pun beberapa tempat lah. Dia kan heran buat duit tak duit tu, hang bagi makan dia pun pegang hak tu. Kita duk kata kita bagi duit. Ingat baru ni dia baca hadis kat saya. Dia pergi rumah, dia kata bila minta doa murah rezeki, so dia doakan lah murah rezeki, kita duk buat pondok. Dia kata ingat Nabi kata apa, anal qasim wallahu mu'til. Aku ni, Nabi kata aku ni juru bahagi saja, aku tukang bagi. Allah yang sebenar, aku tukang bahagi saja. Yang bagi betul itu Allah. Allah bagi ke aku bahagi ke hampa. Tu saja ke aku. Lepas tu dia tak heran. Kita mau tak mau ke apa, dia tak heran. Dalam kitab Minhajul Abidin disebut 40 kelebihan ulama. 20 ketika kita berhadap mencari ulama, 20 ketika kita tak peduli ataupun tinggal ulama. Dua-dua ni kelebihan untuk mereka. Adapun kita rugi semata-mata. Tak ada untung apa. Sebab tu cuba-cuba ambil peluang lepas-lepas ni ada tutup guru mana mengajak hak jarang-jarang duk main tu, bagi masa bagi elok. Kesian depa semangat depa nak main tempat kita tinggal lagu tu, rugilah. Rugi. Baik. Patah balik sini. Ni hak benda-benda lagu ni. Hak kadang-kadang kita tak boleh jumpa kat kedai kopi. Apa maksud sedia Allah? Maksudnya ketiadaan permulaan bagi adanya, bagi wujud Allah tu tak ada mula. Kena pegang kukuh, kata ada Allah tak ada mula. Tu satu makna. Ni dia terjemah satu lagi, iaitu bahawa apa? Ketiadaan permulaan bagi wujud Allah tu, bagi ada Allah tu. Tiada mendahulukan adanya ada Allah, tak mendahulu oleh ketiadaan sekali-kali. Tu kena pegang sungguh lagu tu. Tu sekali-kali tu seolah-olah kita tak nak jazam lah tu, nak memutus. Tuhan tak ada terdahulu oleh tak ada sama sekali. Dia nampak pening sikit saya cakap tu. Tuhan tidaklah terdahulu oleh tak ada sama sekali. Kita pula ada terdahulu oleh tak ada. Kan dulu tak ada kita, kemudian ada. Tu dia panggil ada terdahulu oleh tak ada. Dulu tak ada. Ada. Ada, tak ada pula. Lepas tak ada, ada pula. Kita duk minta ada, tak ada. Tu kita tak apalah makhluk. Tuhan tidak. Situ. Lepas tu tuan-tuan tengok, bila saya sebut tadi sifat salbiyah dia ada 5. Qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. 5 dia panggil sifat salbiyah. 5 sifat salbiyah. Sebab apa dia panggil sifat salbiyah? Kerana sifat salbiyah dia punya kefahaman, cara kita nak pegang i'tiqad dalam hati, dia jenis pegangan dia akan faham kok balik tidak ada sesuatu. Contoh macam ni, bila sebut qidam, apa makna terjemah qidam? Sedia. Kita sebut dah tadi, terjemah baru sedia. Pengertian kita nak i'tiqad dalam hati lagu mana? Tidak. Tidak mengikut tidak ada mula. Tu namanya sifat salbiyah. Dia faham kepala depan tu, dia faham kok tidak. Contoh, bila sebut wahdaniyah, esa Allah. Tuan-tuan nak kata aku mana? Ambil faham kok tidak, nak kata aku mana? Esa Allah. Maksud dia apa dia? Cuba sebut tengok. Lena bebak. Tidak. Bila sebut esa maksud apa esa? Kita kata satu tak satu. Bila sebut satu tidak apa? Lawan bagi satu apa dia?
Ha? Berbilang. Ha? Berbilang. Ha, berbilang. Buh depan tidak tu. Berbilang tu lawan bagi satu. Buh depan tidak. Tidak berbilang. Tu namanya sifat salbiyah. Oi, lain kolak oi. Min bawa dia lain kolak. Tak macam tu min. Min, tak payah bos faham ngajak ni. Pergi milak, Amin milak. Amin pergi milak. Hangat. Hangat duduk dia hangat ni. Semua tak hangat. Mai. Ni. Duduk dah. Ni. Duduk dah. Tak balik tu. Tak nak makan-makan apa ni. Duduk. Nak pisah. Dia ambil otak kat Umi nak otak abang. Abang ni. Duduk ni lok. Duduk. Dah. Tak bisa keluar. Duduk. Nak minta luak kan nak duduk dalam ni. Kami luak. Tak mau. Tak hilang ni. Orang mengaji. Baik. Duduk. Tu kata qidam tidak. Faham tidak? Esa satu tidak berbilang. Lepas tu bila sebut kata kekal Allah. Apa makna kekal? Tidak. Dia faham tidak dulu. Tidak binasa, tidak mati. Lepas tu apa? Mukhalafatul hawadis. Bersalahan Allah dengan benda baru. Tidak serupa Allah. Dia mesti kok tidak tu namanya sifat salbiyah, mafhumuhu adamu syai'. Faham dia kok balik tak ada sesuatu. Mudah tu ya. Tuan-tuan buh nampak tak bila sebut mana guru tanya pula lepas ni pun bila sebut nama sifat salbiyah faham kok balik tidak ada sesuatu. Faham situ ya. Ambil poin-poin tu ya. Sebab dia terjemah. Pertama ingat dia terjemah. Satu dia terjemah sedia Allah Ta'ala yang zati, iaitulah ketiadaan. Tiada juga tu. Tidak tu lah. Ketiadaan. Tidak permulaan bagi Allah. Bagi ada Allah. Dia terjemah kedua pun tiada mendahulukan, tidak mendahulukan. Tiada, tidak. Ini makna intifak, ternafi. Lagu tu. Cuma kita tak hurai tadi. Sebab apa dia sebut kata sedia ada Allah Ta'ala yang zati. Pasal apa tu? Dia nak tolak pada masalah ada yang qidam yang zamani ataupun qidam yang aridi. Kok mana pula tak? Kita ambil hak bahasa mudah kita dulu. Dia macam kita kata lagu ni, kita duduk dalam syurga. Kekal ke tak? Kekal tak? Allah kata khalidina fiha abada. Tu. Kekal mereka tu di dalam syurga selama-lama. Kekal. Tak apa bila dah kata kekal ni, kita kata antara sifat Tuhan tu bakok kan, bakok. Kekal. Tu kita masuk bakok. Tak apalah ambil bakok. Makna kekal. Adakah serupa kekal kita dengan kekal Allah? Ada. Sebab apa tu? Sebab kekal kita kerana dikekalkan. Adapun kekal Allah, dia panggil diri dia tu kekal. Bukan sabit ada benda yang mengekalkan. Tu bila dari sana zati tu nak buat contoh kata sifat dia, memang jenis sifat dia begitu. Bukan sabit ada benda lain yang mensifatkan dia begitu. Kita kekal dalam syurga, tapi kerana Tuhan mengekal, maka hak tu tak panggil kekal yang zati. Begitu juga hak masalah qidam sini, dia ada istilah panggil qidam zamani, qidam hak bersabit dengan masa. Dia panggil juga ada istilah qidam idafi, nisbah dengan benda lain, ataupun dia panggil qidam nisbi. Banyak. Kalau qidam zamani maksudnya benda hak yang umur dia lebih setahun, dia panggil qidam zamani. Lagi satu dia panggil qidam idafi, jenis sandaran. Jenis sandaran lagu mana? Saya dengan kok saya.
Siapa dulu? Tu siapa dulu? Kok saya dulu baru saya. Kok saya perempuan, kok saya ni perempuan, saya lelaki. Saya lelaki. Lepas tu hak adik pula perempuan. Baik. Kemudian orang tanya, misal orang tanya ayah saya. Tanya saya ni, Naim tu anak Naim tu anak hak mana tu? Anak hak sulung. Anak hak sulung. Sulung kot mana? Tu sulung kot mana? Tengok dia kata, tu kok pula dah kata dia nak sulung. Ada nisbah. Tu kata nisbah tu. Nisbah dengan hak adik tu dia ni dulu. Kok nisbah dengan hak laki, hak perempuan, dia lah sulung. Tu dia panggil qidam nisbi, dia panggil. Nisbah siapa dulu? Dulu kemudian dia panggil. Tu qidam nisbi. Nisbah dengan kakak dia dulu dengan saya. Nak panggil saya qidam pun boleh, tapi nisbah saya dengan adik saya sebab saya lelaki seorang. Tu contoh lagu tu. Ada qidam idhafi. Semua ni hak sifat makhluk. Adapun Allah qidam zati. Sifat dia panggil zat dia, jenis sedia dah lagu tu. Bukan ada benda yang duk buat bagi dia jadi sedia, bukan. Tak. Kalau hak terjemah mudah kata zati ni yang bahasa zat tu lah. Yang bahasa zat dia tu jenis qidam. Tu istilah panggilan dia. Kalau kita masuk kitab fiqh, dia akan dah sebutlah qidam. Dia akan guna istilah qidam. Kita tak faham, kalau kita tak faham, kita akan kata qidam dalam bab masalah harta luqatah, harta jumpa. Harta jumpa, syarat simpan dia tu, hak kita nak boleh guna tu, syarat dia kena qidam, kena lebih setahun. Cukup setahun. Dalam tempoh setahun tu kena isytihar, kena buat i'lan, bagi tahu kata ni barang siapa sifat barang sekian-sekian ataupun sembunyi sifat barang, tapi bagi tahu secara umum, takut orang mengaku. Padahal bukan hak dia. Jumpa barang mah atau sifat, elok cukup setahun, lepas saja setahun, tu dia punya qidam. Lama masa, dia punya makna lama masa, lebih pada setahun. Lepas tu dia bayar zakat 25%. Hak mah dia jumpa tadi, kalau cukup haul, cukup nisab. Bila cukup nisab, cukup setahun, dia panggil cukup haul, satu pusingan, maka dia bayar 25%. Persen bagi mah, zakat mah. Lepas tu dia bayar 25%, dia boleh guna lah. Lepas tu dengan syarat pula lah. Syarat dia azam, kalau tuan dia mai tutup balik, dia bagi balik lah. Kau tahu tak apalah, tu masalah dengan fiqh dia bahas lah tu, harta luqatah tu. Ni cuma dia sebut ke zati, maksud jenis zat Tuhan, jenis qidam. Tak ada mula bagi wujud dia. Habis dalil qidam itu pula dah. Dalil dia tak boleh lari dah. Bila masuk masalah akidah, orang beriman wajib kena ada dalil. Mesti kena ada dalil. Tak ada dalil haram, dosa. Dalam masalah akidah ittifaq ulama, sepakat ulama kena ada dalil. Cumanya hak berkhilaf masalah dalil mana, dalil akal ke dalil nakal. Nakal pindah Quran hadis ambil mai buat dalil. Kalau akal, otak kita fikir. Jumhur ulama sebut kata apa? Yang dimaksud dengan dalil di sini nak dalil akal. Akal saya takut tuan-tuan tertukar dengan nakal pula, dekat-dekat tukar ain dia, akal nakal, dekat-dekat akal. Dalil akal ni kena ada dalil ni. Quran tak apa tak apa. Kecuali Fatihah wajib lah sebab nak baca dalam solat. Adapun selain daripada Fatihah tidak wajib. Semua sunat. Kalau tak baca, rugi. Tu saja. Bukan tu saja, rugilah. Rugilah. Cuma lah masalah akidah, bila sebut Allah kata gimana, kata dalam Quran kata dia tu sedia, dia kata gimana dalam Quran kata dia tu misalnya tidak berbilang. Tak tahu, tak ingat ayat, dia tak tahu. Kalau boleh baca pun dia tak faham makna. Qul huwallahu ahad, gagah lah tu, faham sikit-sikit. Ada orang dia tak faham apa makna qul Allah, dia tahu baca ayat, faham tak faham. Tapi bila tanya dia lagu ni, Allah satu ke berbilang? Tuhan satu je. Apa dalil? Dalil dia kalau Tuhan berbilang jadi banyak, membawa lemah Tuhan. Tak boleh, bila lemah tak boleh menjadikan alam. Tak apa, lepas tanggungjawab hak wajib. Settle. Tidak berdosa dia. Berbeza dengan orang hafal Quran. Hafal Quran, bila tanya dalil kata tentang sedia Allah, esa Allah, dia tak boleh cerita, tak jadi. Tu dia nak. Baik.
Dalil di sini ini dia panggil dalil akal ni. Dia kata dalil kata qidam Allah, ambil maksud tadi, maksudnya dalil yang menunjuk kata tidak ketiadaan permulaan bagi ada Allah tu. Dalil apa? Dalil kata tak ada permulaan bagi ada Allah, wujud Allah tu. Dalil dia apa? Alam ini baru adanya. Tak apa kita kerak ha tengah baru. Alam ni baru ada dia ni. Baru di sini bukan maksud baru lawan lama tu. Baru di sini dengan maksud tengok dia kata. Ertinya erti baru tu. Baru adanya ada alam ni. Artinya apa? Adanya ada alam ni kemudian daripada, yakni selepas daripada ketiadaannya. Tu maksud baru. Bukan baru lawan lama, tu lain. Maksud baru di sini benda yang dulu tak ada kemudian ada. Panggil nama dia, istilah panggilan baru. Benda baru. Maka umum, kalau matahari ni juta tahun ada, bintang juta tahun ada, tak kira panggil benda baru. Sebab apa? Dulu tak ada kemudian Allah mengadakan. Dulu tak ada kemudian ada. Tu namanya benda baru. Jadi sifat alam baru. Sifat alam. Faham pula apa tu makna alam? Satu-satu tu. Alam ma siwallah. Ataupun setengah ulama' dia kata kullu mawjudin siwallah. Setiap benda yang ada selain Allah tu namanya alam. Habis. Tu baru dia panggil jamek, dia panggil definisi lagu tu barulah meliputi. Kalau kita kata bintang alam, kata alam, langit alam, bulan alam, bumi, dia nak sebut tu kambing, ikan, lepas tu dia pecah pula ikan temenung, ikan buntai, ikan poh pula sehari. Allah payahnya lah nak sebut kata tu alam. Nak sebut semua kullu mawjudin siwallah. Setiap benda yang ada selain daripada Allah masuk dalam kategori alam. Ataupun kullu mawjudin siwallahi wa sifatih. Setiap benda yang ada selain Allah dan selain daripada sifat-sifat Allah, semua dia panggil alam namanya. Maka alam bila sebut tu habis merangkumi habis. Syurga ke neraka ke apa yang arah ke kursi, namanya alam. Bila sebut alam, hukum dia apa dia? Hukum dia baru. Apa makna baru? Tadi tu ada selepas daripada tak ada. Dulu tak ada kemudian ada. Itu namanya baru. Tengok. Baik. Dulu kita bahas dah kita makna Allah ni, bahas dah mengingat sebulan sekali ni dia lupa ke tu dah. Kecuali ada ustaz ni mengajar pula. Bahas dah tu. Contoh lagu ni bukan masalah ke mana. Dak ustaz tahu mana matahari dulu tak ada kemudian ada. Ustaz beranak-beranak. Contoh kalau orang tanya kita lah, ataupun orang tanya secara umum, dak hampa tahu mana? Kata matahari dulu tak ada kemudian ada. Kalau orang tanya tu, kita nak jawab ke mana? Sebab kita beranak-beranak tengok matahari duk ada dah kan? Lihat. Matahari duk ada dah. Betul kita tahu mana matahari dulu tak ada. Dia makhluk. Tak apalah makhluk. Kita tengok dah Tuhan buat ke tak? Ni yang jadi payah. Sebab tu ahli falsafah, setengah ahli falsafah, ahli pemikir barat, dia kata, tapi walaupun asalnya ada yang di kalangan maikon Islam tapi jadi kafir. Dia kata lagu ni, dia kata langit bumi ni benda sedia, tak ada mula bagi kewujudan dia. Bukan Allah mengadakan dia, tak, dia sedia. Cuma dia akan hilang. Tengok. Dia kata tu. Sebab tak ada, dia kata tak nampak bukti. Dia tak nampak bukti kata alam ni ada mula. Sebab mana ada orang tengok kata matahari mula dulu tak ada kemudian ada? Mana semua pakat tengok ada dah. Tu bukti kata alam ni sedia. Cuma dia akan hilang. Dia ikut tu. Kafir, akidah yang ni murtad. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak buat hujah kata bintang.
langit, bulan, arash ke apa, kau tak kisah. Dia ni bersifat dengan ada mula. Bagi kewujudan dia tu dekat mana? Iaitu tak kala dia bersifat dengan sifat-sifat baru. Baik, balik pada makna tadi. Apa makna baru? Ada selepas daripada tak ada. Dulu tak ada, kemudian ada. Tuan-tuan susul lah mana pun. Tak ada, kemudian kita ada. Ada lepas dah tak ada. Ketiadaan kita terdahulu di atas ada. Dah ke mana mudah. Asal faham dulu tak ada, kemudian ada. Itu namanya benda baru. Sebab apa kata matahari itu baru juga? Kerana sifat dia sama seperti sifat kita yang baru. Kita ni baru ke tak? Oh, kita terang-terang lah baru dulu 41 tahun dulu kita tak ada. Tak ada kan dulu? Tu bukti kata kita baru. Maknanya ada mula. Dah matahari nampak ke tak? Dulu tak ada, kemudian ada. Oh, kita panak-panak dah ada. Dah. Habis tu hang hukum kata baru macam hang. Kita kata matahari ni baru macam kita juga, macam saya juga. Sebab saya tahu kata dulu saya tak ada, kemudian ada. Hang hukum ke mana? Matahari dah nampak. Hang tak apalah, hang tahu. Matahari yang tahu mana? Jawab dia kerana lazim pada dia itu sifat baru macam saya. Mana sifat baru macam saya? Antara sifat-sifat baru ialah apa? Dia panggil taghayyur, berubah. Dia berubah. Dia kata tengok macam tak berubah pun, tu salah satu sifat. Dia tengok bukit tu tak berubah pun, dia panggil, maksud kata berubah di sini aisya'nuhu ayyataghayyara, kelakuan dia tu boleh terima perubahan. Oh, dia kata aku tak boleh terima. Dia kata sebab apa dah aku tengok tak berubah. Tak apa. Lah ni nak tanya, antara sifat hang tu apa dia lagi? Taharuk, antaranya gerak dan juga sukut, diam. Ni macam contoh ni, saya duduk diam kan, maksud senyap mulut ni, tak bergerak. Maksud tak bergerak, saya duduk begitu, duduk sengak. Ni panggil diam. Ni saya duduk diam ni, duduk sengak, diam. Cakap pun tak apa dah, tapi tak bergerak. Walaupun tak cakap lah, mulut sengak, tak bergerak. Tak bergerak. Hang tengok matahari bergerak ke tak? Tak bergerak. Aku tak bergerak dan aku benda baru. Ni cara nak ajak jawab kat orang kalau orang tanya. Aku ni tak bergerak dan aku ni benda baru. Bila sebut benda baru, otak kita pergi benda dulu tak ada, kemudian ada. Dan aku ni benda dulu tak ada, kemudian ada. Dan aku ni juga bersifat, boleh bersifat dengan tak bergerak, diam, dan boleh bersifat dengan bergerak. Baik, matahari hak mana? Matahari tak bergerak. Tak bergerak sama dengan aku duduk sengak kan tak bergerak. Faham tak tu maksud saya? Bila matahari tak bergerak, lazim kat dia tu sifat baru. Kok mana sifat baru? Tadi aku duduk sengak tak bergerak. Matahari pun tak bergerak. Cuma matahari tak bergerak lama. Aku tak bergerak sah, tapi tak bergerak tu ada di dia. Satu contoh lagi. Apa lagi sifat kita? Dia bila masuk bab kita, dia otak kena fikir, kena pusing tu. Pening tak apa? Bukan pening korek. Pening korek tak syok lah. Ni pening mengaji tak apa, dapat pahala. Lepas tu, apa lagi sifat kita? Bertempat. Ni, saya bertempat di bumi misalnya, ataupun di bawah, nisbah dengan langit di bawah. Dan matahari di atas. Dia kata, mana sama dia tak? Hampa bawah, matahari atas. Memang tak sama nisbah pihak, tapi sama tak nisbah bertempat. Saya bertempat, matahari pun bertempat. Sama pada sudut sifat. Maka bila sesuatu yang berengkel, yang melazimi sifat baharu, bermakna benda tu juga adalah benda baharu. Faham tak kita? Sebab tu tak boleh kata Tuhan duduk atas langit. Sebab duduk atas-atas tu menunjuk atas tempat ke tak? Tempat lah. Jihah, pihak atas. Bulan duduk atas dah, atas. Langit duduk atas. Tiba-tiba Tuhan duduk atas. Sama pada pihak atas. Langit bumi ini benda baru ke tak? Benda baru. Bila Tuhan melazimi sifat baru, Tuhan akan jadi baru ke tak? Baru juga sebab dia ada sifat baru. Sebab tu tak boleh nisbah Tuhan sama dengan sifat makhluk, tak boleh. Membawa kefahaman kepada Tuhan ada mula bagi wujud dia. Tu cara nak
Kilah fakta ahli falsafah. Bukan fakta lah sebenarnya, tapi bagi mereka tu fakta, padahal bukan fakta. Dia sesak di dalam hukum akal. Maka disebabkan itulah ulama-ulama Islam dia buat satu kitab yang masyhur, istilah panggilan dia ilmu mantik. Ulama manatiqah dia buat kitab cara kita nak susun akal kita bagi fikir bagi elok. Kalau tak ada ilmu lagu ni otak kita jadi fikir tak kena gaya ni. Sebab tu syarak letak haram berdosa besar minum arak, kerana otak kita ni nak susun bahaya ke mana, manfaat hak mana, nak susun bagi kena. Kita minum arak hilang, bila hilang situ kita tak disusun lah. Tu yang sanggup bunuh orang, sanggup pecah masuk rumah orang, sanggup hidup roga nak darah orang, auzubillah min zalik. Tu pasal tu. Lepas tu apa agama mak apa minum arak. Faham gitu. Tu cara kita. Jadi orang tanya macam mana hantar atas langit ni benda ada mula. Dalil dia tu langit bersifat dengan diam. Tengok macam kita kipas ni, tak berkuasa, tak bergerak, diam. Macam langit duduk sengat tu, langit pun sama pada pihak diam. Bila sama pada diam, sopo nak kipas ni dulu ada tak ada, kelang buat dia dulu tak ada, kemudian ada. Langit pun lagu tu lah, dulu tak ada kemudian ada. Tak tahu. Ni benda ni akan lebih dijelas lagi, lebih-lebih lagi dalam masalah sifat mukhalafatu li hawadis nanti. Baik, kemudian kemudian katanya lagi, dalil kata qidam, sedia Allah Ta'ala tu alam ini. Alam ni benar selain Allah. Mana hukum dia? Alam ni bersifat dengan baharu adanya. Mana artinya adanya selepas daripada tak ada ketiadaannya. Atau kita kata guni pun boleh dia kata, atau ada permulaan bagi adanya. Sama lah mana. Ikutlah ambil nak mudah untuk kita. Habis, bila begitu, tak kalau alam ni dia ada mula wujud dia ni, kita dah faham dah alam tu benda apa, maka tak dapat tiada daripada terdahulu ada yang membuat alam. Mesti begitu. Tak kalau benda hak jenis ada mula bagi kewujudan dia, mesti ada yang mewujudkan. Tak boleh kata tak ada yang mewujudkan, tu mustahil. Mustahil akal-akal kita fikir tak boleh terima sama sekali. Kita lepas dah dulu tu dalil dalam sifat wujud sebenarnya, tapi saja kita ulang lah bagi makan masa lama sikit lah kalau lagu ni. Kita munasabah kok memang cawan ni siap duk bertangkuk atas piring. Cawan ni siap bertangkuk atas piring. Bila orang tanya siapa letak, tak ada siapa letak. Begitu cawan ni mai ikut mana, tak ada mai ikut mana. Siapa buat dia begitu, tak ada siapa buat. Habis tu cawan ni siapa kelang mana, tak ada kelang mana. Habis tu timbul mana, tak ada timbul ikut mana. Kita kata dia ni rasa masuk surau tadi dia terantuk pasal. Kok dia tadi ingat sliding tu dah buka kan, dia jalan jakum, masuk habis benda tak ada siapa buat. Kita tak boleh terima. Tak boleh terima kata lagu mana cawan tiba-tiba siap cok elok tulis royal royal macam Rolex pula dah. Lepas tu make in sekian-sekian. Kok mana ni siap cok ni, siap bertangkuk elok dah tapi ring pula tu. Tak boleh terima. Tu benda dulu tak ada, pun ada. Habis tu Tuhan tak buat tu, kata Tuhan tu sedia. Tuhan tak ada mula bagi wujud. Bila tak ada mula, tak ada lah perlu siapa nak buat dia. Lagi bawah ni dia masalah ni tasalsul. Kalau kita buat andaian kata Tuhan ada mula, apa nak jadi nanti. Pakai tak ada ni alam ni, kata tak pakai dua kali buat Tuhan ni. Lagi ada lagi ni. Tak apalah, kita ambil sini dulu. Bila kata benda ada mula, tak dapat tidak mesti ada hak buat dia. Siapa hak buat dia? Iaitu Allah Ta'ala. Itu cara nak ambil dalil tu. Kita dah nampak macam tak ada kena-mengena dengan kidam ni, tempat dia ni tempat ambil dalil. Maka ia Allah. Situ natijah, nak mana natijah keputusan dia. Tak, kalau kita faham begitu, orang mengaji kaedah, maka di sini terjemuh daripada hak Arab dia kata fa maka.
Kaedah dia fa di situ dia panggil jawab syarat mahzuf. Takdir dia idza alimta kama zikra, idza salah tu ada syarat. Apabila tahu engkau akan demikian itu fa. Demi fa. Maka ia, siapa ia? Allah. Maka ia Allah itu jikalau baharu fardu takdir. Dia kata tak boleh kata kalau hak mana yang tak boleh kata tu. Kalau bak nak menyalahi takdir tu yang Nabi tak boleh kata. Kalau di sini wajib, mesti. Kalau menunjuk tanazur fikir kena, tak boleh tak dapat tidak tu, mesti kena buat kalau, buat andaian. Nak isbat, nak mengukuhkan akidah ke mana kalau tak ada kalau? Dia kena ada. Tu Allah kata lau kana fihi ma'alihatun illallah. Kalau Tuhan ajak kita tu, dia kena buat kalau. Nabi kata kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, tu kalau. Jawab kalau nescaya aku kerak tangan dia. Tu dah Nabi dalam satu hadis lain Nabi kata tak disebut kalau. Nabi ni gimana dia larang orang sebut, dia pula sebut. Zohir kalau mengaji ilmu mustalah dia panggil zohir, nampak tanakut, nampak berlawan. Hadis ni kata tak boleh kata kalau, hadis ni kata boleh kata kalau. Nampak rupa tanakut, berlawan. Padahal tak berlawan, kita yang tak erti. Tak nak berlawan apa. Hak dia kata tak boleh kata kalau ni hak benda masalah nak menyalahi takdir. Hak tu tak boleh. Benda dah nyata zahir kita nak menyalahi. Main tadi hujan tak bawa payung, hujan dan nyata kata basah. Dah basah dah ni. Tiba-tiba dia pergi kata kalau aku bawa payung tak basah. Dah nyata takdir Tuhan hang basah. Kalau hang basah hang bawa payung pun Allah takdir kau basah. Hak tu tak boleh tu, seolah-olah nak lawan takdir. Kalau lalu tak boleh lah. Yang boleh kalau bila tu sebelum keluar rumah nampak mendung, cari kalau hujan basah pun baik aku bawa payung. Dah kalau lalu salah tak salah tu dia panggil laulin nazar, nak fikir saja, bukan kita nak menafikan takdir. Lagu tu di sini bukan kita nak menafikan Allah tu sedia tak, cuma fikir nak pegang kukuh kata Allah tu mesti tak ada permulaan bagi wujud, ialah kalau dia tu ada mula. Macam tu. Kalau orang ngaji ilmu maqulat tu dia panggil apa? Ibtidah, nak menyatakan apa dia panggil apa? Al-umur ataupun al-amru, perkara, satu perkara itu la tattadihu, tidak akan jadi nyata. Ataupun al-umur la tattadihu illa bi abdadiha, segala perkara itu tak akan jadi nyata, tak boleh jadi nyata melainkan kena lawan dia. Kita kena lawan dah, baru kita akan nyata kok balik benda kita nak pegang. Kita nak pegang Allah tak ada mula bagi wujud, kena nyata. Sebab apa tak boleh kata ada mula? Sebab kalau dia ada mula membawa kepada sekian. Macam tu. Ni tu nak ijelah balik. Maka ia Allah jikalau bahru, kalau Tuhan tu ada mula. Kewujudan Allah tu ada permulaan ataupun terdahulu Allah oleh tak ada. Seumpama alam, kalau Tuhan tu bahru juga macam alam, maka mestilah terdahulu atasnya juga oleh yang membuatnya. Mesti ada hak buat Tuhan juga. Sebab putus kata tak boleh benda ada dengan sendiri, tak boleh, mesti ada yang membuatkan. Situ. Tak kalah tu. Dan demikianlah tu dia ada urut sin di sekianlah, jadi baca lagu tu jadi tak masuk lah. Dan demikianlah, silap cetak kot barangkali. Dan demikianlah bertiti-titi talian yang membuat. Ni apa ni? Dia panggil tasalsul. Baik, bila kita kata Tuhan tidak bersifat dengan qidam, ni nak pegang kata Tuhan mesti qidam. Bila kata Tuhan tidak bersifat dengan qidam, bermakna ada mula. Bila ada mula mesti ada hak buat dia, bagi ada. Kerana tak boleh nak terima benda tak ada tiba-tiba ada sendiri. Benda tak ada tiba ada. Tak boleh. Ada kata boleh kisah wali-wali duk berlaku nasi tak ada tiba-tiba dalam pinggan. Itulah kata Tuhan buat lah, tak hati. Dia tak kata lah Tuhan buat. Nak cerita Tuhan ni. Tuhan kata dia tak ada qidam, ada mula. Bila ada mula mesti ada benda hak buat dia. Katakanlah ni botol ni, kita kata Tuhan A ni, yang buat dia ialah Tuhan B. Hak B ni. Dia ni Tuhan ni. Tiba-tiba ada yang kena buat dia.
Yang kena buat takkan hamba, mesti dia Tuhan juga. Tuhan buat Tuhan, okey ya. Kalau kita buat Tuhan, tu lagi jauh dah lari. Mana makhluk buat Tuhan, dia Tuhan buat makhluk. Maka tak kalau benda ni buat Tuhan, dia ni pun Tuhan juga. Baik, tak kalau dia ni Tuhan, Tuhan B ni ialah Tuhan juga. Baik, sama lah, dia pun tak ada sifat kidam juga. Dan kita kata Tuhan tak ada sifat kidam, kan? Tuhan tak ada sifat kidam, tidak ada sedia Allah. Bila tidak kidam, Tuhan B ni pun tak kidam. Bila dia tak kidam, dia pun ada tak? Dia ada. Maka berhajat pula ada benda lain buat dia pula. Tuhan C pula buat dia. Habis Tuhan C ni siapa buat dia? Tuhan D naik sampai tak ada habis-habis. Dia jadi bangkit dengan tidak ada kesudahan pada dakwah. Pada hakikat kena ada sudah, tapi pada dakwah macam tak ada sudah. Buat dah mana Tuhan satu dah. Jadi ke mana? Jadi duk kalut buat Tuhan, maka tak buat lagi bumi. Buat Tuhan sajalah. Lepas tu Tuhan B ni buat Tuhan ni, buat Tuhan ni, buat Tuhan ni, Tuhan ni buat Tuhan ni, kau buat Tuhan ni, Tuhan ni buat Tuhan ni. Allah, apa ni? Tu dia panggil bengkek. Bila banyak Tuhan, nanti dalam bab wadaniyah kita akan tengok dia akan membawa kepada lemah Tuhan. Sebab apa? Nanti kita bahas pula itu. Itu satu masalah. Maka ada kalanya, ada kalanya kita nak ambilnya tu ke mana? Kalau zahir wa fa amma maka fa imma maka ada maka ada fa amma ada kala daurun nak zahir kata, dan maka ada kala macam tu berkeliling balik situ. Dan demikianlah ada kalanya berkeliling balik. Kok mana? Tadi dia buat takdir masalah. Kalau Tuhan tidak ada sedia, bermakna ada mula. Bila ada mula, ni buat, ni pangkir dengan tak ada kesudahan. Itu satu. Yang kedua dia kata Tuhan ada kesudahan, dia kata. Baik, katalah ada kesudahan. Dan Tuhan ada mula. Bila ada mula, mesti ada hak buat dia. Jadi berkeliling balik lagu mana? Tuhan A buat Tuhan B. Tuhan B buat Tuhan C. Tuhan C buat Tuhan A. Oi, pelik ni. Tu dia panggil berkeliling balik. Kalau kita kata dok dia kata bukan Tuhan banyak lagu tu. Dia kata bukan kalau kita bin nak. Dia ni bin kawan tu, bin ayah betul tak? Jadi merengki Tuhan lagu tu, Tuhan ni buat. Dia kata dok pelik. Dia dengar bunyi pelik. Tak apa dah bunyi pelik. Dia kata dok, Tuhan ni dia ada limit. Okey, kita limit nak berapa limit? Dia main budak. Limit kata nak berapa limit? Katalah bubuh 3 limit, 2 pun tak apa. 2 limit. Baik, Tuhan A pelan. Bisa pelan. Pelan Amin. Kopak apa ni dah. Tuhan A ada mula, ada Tuhan yang buat dia, iaitu Tuhan B. Tuhan B buat dia. Baik, Tuhan B tadi ada mula ke tak? Ada mula juga. Tak apa hanggut tu kapan tu. Tuhan B ada mula juga. Bila Tuhan B ada mula, Tuhan mana buat dia? Dia kata Tuhan A. Lepas tu Tuhan A ada mula tak? Ada mula. Tuhan mana buat? Tuhan B buat. A buat B, B buat A. Nasib B tadi B A dia. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A. Pelik ni. Habuh 3. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan C, Tuhan C buat Tuhan A. Dia jadi berimpun 2 yang berlawanan. Mana? Masa Tuhan A buat Tuhan B, tak boleh Tuhan B tak ada lagi ya. Tuhan B ada. Tuhan B buat Tuhan C, maka Tuhan C tu ada. Tiba-tiba Tuhan C buat Tuhan A pula dah. Bermakna Tuhan A tak ada lagi. Kalau dia tak ada lagi, macam mana dia boleh buat Tuhan B? Yang mana Tuhan B itulah yang buat Tuhan C. Tuhan C ni yang nak buat Tuhan A lagi ni. Alah, peningnya. Pening sebab benda tak boleh jadi lagu tu.
Dia kata, cuma Ustaz, saya tak faham, tak boleh terima. Memang tak boleh terima. Akal tak boleh terima benda lagu tu, nak terima ke mana? Sebab benda tak boleh jadi. Jadi dua-dua masalah ni membawa kepada tak boleh terima di otak. Bila otak tak boleh terima, bermakna satu saja jawapan, Tuhan tak ada mula. Habis. Nak pergi situ tu. Nak pergi situ. Ulama dah kaji habis dah. Kita cuma nak kena tunggu fikir saja. Kita nak bawa jalan mana lagi? Ada mula, tak ada mula. Kalau tak ada mula, dia pecah dua masalah tadi. Sama ada bertiti salur, bertiti jalur, naik bertalian awih, tak ada kesudahan, ataupun berkeliling Tuhan. Dua tu Dia tak boleh kata lagu ni, dak Ustaz, Tuhan A ni saja yang tak ada siapa buat dia. Tuhan B, Tuhan C. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan C. Kita tanya Tuhan A siapa buat dia pula? Tak. Tuhan A ni tak ada siapa buat dia. Kalau tak ada siapa buat dia, bermakna dia lah Tuhan. B, C ni bukan Tuhan. Dan tidak ada permulaan bagi dia. A ni. Bila tak ada mula, maksudnya apa? Idam lah. Oh, maknanya kidam juga noh. Saya tak lukuk kalau buat cawangan saya maaf nyembok. Apa kita tak tahu tak tinggal ni. Mentang-mentang baru mengaji semalam Romah. Tu Lepas tu kita nak tedah tu. Sini pun saya pesan kali dah. My time kita nak mengaji tauhid, jangan makan ke darah banyak sangat. Balah nasi 2 pinggan kan tadi memang masuk tengah kanan, keluar yang free. Tak pun masuk tengah kanan, lepas lembut. Berak di tai tu. Tak boleh, dia tak boleh. Buat kena yang roh ribu ambil nasi, simpan ke motor, jangan makan ni. Kau makan apa? Tak tahan, Ustaz lapar. Saya lah, 10 pagi tadi makan nasi. Nak mengaji tauhid, tak makan. Bukan kata tuan-tuan saja, saya nak mengajak tauhid pun saya tak makan. Tak boleh, dia otak lambat ni. Dia jadi lemah, perut sibuk. Tambah pula ayam empoh pula. Oh, dia duduk teringat lagi. Sodak ayam empoh dia. Sini duduk bahas tauhid, dia duduk tanya member. Tempoh kat siapa? Ni semua. Tidak nak. Baik. Pergi minum kat Umi. Minum kat tak seru buat main tu. Kena cubit perut lah. Baik. Jadi hak dua masalah tadi dia panggil apa tu? Tahu. Dan ada kalanya tidak berkesudahan dan sud. Sangka. Maka ada kalanya berkeliling balik macam masalah tadi A, B, C ke, A, B saja ke? Berkeliling balik kepada yang maka ada kala berkeliling balik kepada yang membuat alam. Buat alam, duk keliling balik Tuhan ni buat Tuhan ni, Tuhan ni buat Tuhan ni. Maka dinamakan demikian itu. Kami ni Duduk. Maka dinamakan demikian itu. Tu apa dia tu? Tasalsul. Hak masalah tadi tu. Hak bertali-talian buat tu. Bukan dia, langkah dah. Maka dinamakan demikian itu daur. Daurun. Dia panggil daur ni berkeliling. Hak A buat B, B buat C, C buat A buat B. Dia berkeliling dia panggil. Dan ada kalanya tiada berkesudahan dan sud. Tak ada kesudahan. Kalau sud tu bahasa orang tani dia panggil tak sud tu. Maka dinamakan demikian itu tasalsul. Berhubung silsilah. Dan kedua-duanya daud dan tasalsul tadi ni mustahil. Tu tak boleh terima. Mustahil pada akal-akal tak boleh terima. Saya dua orang tadi pun tuan-tuan pening dah. Maknanya tak boleh terima dah lah tu. Siapa beranak ayah hang? Aku. Habis tu hang, anak siapa? Anak ayahku. Ayah anak siapa? Anak aku. Siapa anak siapa pak? Aku anak aku pak. Tak boleh. Sama tu terbah agak tu. Kecuali daripada buat menawar ayam dengan telur, siapa dulu? Tu saya pun pening. Ada siapa dulu lah.
Siapa lu ayat yang telok? Hang tahu tak saya nak ada jawab dia bang? Tak tahu tak? Tu lain bukan masalah anak nampak telok dengan ayah dia lain tu. Anak ayah dengan telok siapa dulu? Nampak dia dulu telok tempat anak tu anak dia kemudian. Sebab apa mustahil? Kerana berhimpun dahulu dan kemudian. Satunya berhimpun dulu kemudian. Nisbah dengan Tuhan A buat Tuhan B dia dulu. Astagfirullah. Apa ni? Dahulu kemudian masalah tasasul berhimpun. Tuhan ni ada kemudian, Tuhan ni ada dulu. Dia naik berikir aku tu. Dulu kemudian. Dan berhimpun juga ada dan tiada pada yang pertama. Pada masalah pertama tu berhimpun ada dan tiada pada yang pertama. Kalau pada masalah pertama tadi ni masalah tasalsul dan tiada, berhimpun ada dan tiada. Kalau masalah berhimpun ada dengan tak ada ni dia masalah kedua tadi ni, masalah daur tadi. Kau saya langkau apa? Dia ambil hak daripada bawah tu lagi. Kita tertumpu. Dan demikianlah bertiti-titi talian yang membuatnya. Kita ambil situ. Betul dah. Pada masalah pertama, jadi kat masalah daur tu dia mula pada kata maka ada kalanya bertiti-titi talian tadi ni berkeliling balik. Tu masalah pertama. Betul dah. Kita dah ambil hak tadi. Demikianlah bertiti-titi talian yang membuat. Satu masalah daud, yang kedua masalah tasalsul. Kalau masalah pertama tadi jadi berhimpun ada dengan tak ada. A ada, bila dia buat Tuhan B baru ada. B buat A bermakna A tak ada pula. Berhimpun ada ke tak ada. Satu. Hak yang kedua dan berkesudahan. Masalah jadi tak ada kesudahan. A buat B, B buat C, C buat D, D buat E. Tuhan buat Tuhan. Itu semua tu mustahil. Mana ada pentian ni? Dan berhimpun berkesudahan dan sud dan tiada berkesudahan, yakni pada dakwa ni. Panjang lagi ni, nanti kita urai lah situ tu. Wallahu ta'ala a'lam. Lewatlah ke 9. InsyaAllah kita sambung lagi. Tanda dekat situ lah. Tanda dekat kerana berhimpun dahulu dan kemudian, dan berhimpun dan ada dan tiada. Tanda situ. Tanda situ ni atas satu baris. Kalau ikut tu dia bawah lagi tu. Tu dah atas sasu tak habis lagi, duk ada 5 baris lagi. Kalau 5 baris ke 10 lagi lah jawab dia. InsyaAllah kita akan ni balik masalah daud tasasul ni. Dia tambah kitab Baqarah ni, dia payah, dia ibarat hak beratus-ratus muka surat tu dia himpun dalam 20 muka surat. Tu dia payah. 20 ke 30 lah, 30. Kalau kitab Faridah pun 20. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak.